Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Muhaimin bin Muhammad Rafi, nombor metrik 050343. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan satu tajuk berkenaan perkara sam'iyat ataupun perkara gaib. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada selaku pensyarah kesayangan kita, iaitu Dr. Wan Hishabuddin bin Wajusuh selaku pensyarah subjek mabahis sam'iyat untuk semester 6 ini. Hari ini saya ingin menyentuh satu perkara sam'iyat berkenaan dalam hadis, iaitu 5 perkara gaib berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kita akan terus kepada hadis tersebut. Saya akan baca. Khamsin la ya'lamuhunna illallah summa tala sallallahu alaihi wasallam innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibul ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabira. Yang bermaksud 5 perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surah Al-Luqman ayat 34, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, dan Allah yang menurunkan hujan, dan Allah yang mengetahui apa yang ada pada rahim ibu, dan tidak ada orang yang mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan pada hari esok, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Hadis ini juga sama dengan surah Luqman ayat 34. Kita terus kepada pengenalan, iaitu berkenaan sam'iyat. Dari segi bahasanya, sam'iyat ni diambil dari perkataan sami'a, membawa maksud mendengar. Seterusnya istilah perkara yang dapat diketahui melalui pendengaran. Hal ini bermaksud perkara sam'iyat ni kita tidak boleh mengkaji menggunakan panca indera kita, tetapi kita perlu mendengar daripada Al-Quran dan hadis yang mutawatir berkenaan perkara sam'iyat ini, kerana perkara ini tidak boleh dikaji. Sebagai contohnya neraka, dosa pahala, syurga, mizan, Isra Mi'raj, perkara itu hanya boleh diketahui melalui Al-Quran dan juga hadis mutawatir. Kita terus kepada perkara gaib yang pertama. Perkara gaib yang saya ingin terangkan ni berdasarkan hadis ni ada 5. Yang pertamanya perkara gaib berkenaan hari kiamat. Dalil dia, innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui kejadian hari kiamat. Hanya Allah saja mengetahui waktu akan berlakunya hari kiamat, sama ada dari segi waktu dia, sama ada dari segi masa, tempat ataupun segala perkara berkenaan kiamat. Hal ini bermaksud berkenaan kiamat ni, segala ciptaan ataupun makhluk Allah SWT tidak akan mengetahui bila berlakunya kiamat. Sama ada malaikat, sama ada jin, tidak mengetahui bila berlakunya kiamat. Hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui, Maha mengetahui segala perkara berkenaan hari kiamat ni. Walaupun hari ini muncul golongan yang mengkaji berkenaan hari kiamat ni, sehingga munculnya filem bertajuk 2014 yang menyatakan berlakunya kiamat pada tahun itu. Tapinya manusia ni, makhluk yang lemah ni, mustahil untuk mengetahui bila berlakunya hari kiamat ini. Berkenaan hari kiamat ni, Al-Quran dan hadis banyak menceritakan berkenaan perihal hari kiamat ni. Bagaimana gunung ganak akan bertebangan seperti habuk dalam surah apa lah, saya lupa lah. Bagaimana situasinya sangat mengerikan apabila berlakunya hari kiamat itu. Kita terus kepada poin yang seterusnya, iaitu perkara gaib yang kedua ataupun perkara sam'iyat yang kedua berkenaan turunnya hujan. Wa yunazzilu ghaitha, yang bermaksud segala perkara berkenaan hujan ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk mengkaji ataupun untuk agak-agak ataupun untuk khayal berkenaan hujan ini bila berlakunya hujan. Hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Wa yunazzilu ghaitha, hanya Allah SWT yang tahu berkenaan bila turunnya hujan, di mana turunnya hujan, berapa lama turunnya hujan ini. Walaupun hari ini munculnya golongan pengkaji cuaca, kita panggil, tapi mereka agak terhad. Walaupun munculnya golongan ahli cuaca hari ini, tetapi kajian mereka itu agak terhad.
kadang-kadang ada mungkin juga tersilap berkenaan pengkajian cuaca ini. Munculnya golongan pengkaji cuaca ni bimbang kepada akidah kita, sama ada kita percaya secara total kepada kajian tersebut ataupun kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya sangat ni dengan kemunculan mesej ini, sebabnya apabila munculnya golongan pengkaji cuaca ni, mereka bergantung kepada mesin sepenuhnya berbanding bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila turunnya hujan, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun buat solat sunat untuk turunnya hujan. Tetapi hari ini munculnya mesin untuk turunkan hujan, munculnya untuk melalui mesin dapat mengalihkan hujan di mana-mana saja. Itu bahaya akhir zaman ini. Kita terus kepada perkara gaib yang ketiga berkenaan pada rahim ibu. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui apa yang ada pada rahim ibu. Hal ini bermaksud perkara apa yang ada pada rahim ibu tu sama ada dari segi jantinanya, sama ada dari segi adakah selamat bayi itu melahirkan, adakah selamat bayi itu dilahirkan, adakah bayi itu apabila dilahirkan menjadi orang soleh ataupun orang jahil, adakah orang yang dilahirkan itu tidak semestinya orang yang dilahirkan itu sebagai muslim menjadi soleh, tidak semestinya orang itu menjadi lahir dalam keluarga yang kafir tidak menjadi mukmin. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu menentukan apa yang ada pada rahim ibu itu. Walaupun munculnya teknologi scan dalam peridam perubatan hari ini, scan untuk mengesan bayi itu, tapi teknologi itu terhad untuk mengesan jantinanya. Macam mana setelah cukup berapa bulan-bulan akan menentukan berapa jantina ni, sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu hanya terhad kepada teknologi itu, hanya terhad kepada bidang itu saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha mengetahui bayi itu bagaimana akan datang, bagaimana isi kandungannya, bagaimana akan besar nanti, sama ada yang menjadi orang soleh ataupun orang jahil, sama ada apabila besar nanti adakah dia menjadi Islam ataupun adakah dia masuk syurga atau neraka. Itu merupakan pengetahuan Allah SWT yang ada. Allah mengatakan itu merupakan pengetahuan Allah SWT berkenaan apa yang ada pada rahim ibu itu. Kita terus kepada slide yang seterusnya berkenaan saya juga meletakkan hadis berkenaan daripada hadis Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat boleh baca. Sesungguhnya di antara engkau dikumpulkan kejadian dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai air mani. Ini merupakan dalil untuk rahim pada ibu itulah kemudian menjadi segumpal darah dalam tempoh waktu 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging dalam tempoh 40 hari pula, kemudian diutuskan seorang malaikat, lalu ia meniupkan roh ke dalam janin tersebut dan diperintahkan malaikat tersebut dengan menulis empat perkara kepada bayi tersebut, rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah ia termasuk golongan yang celaka ataupun bahagia. Kita terus kepada perkara gaib ataupun perkara sami'ah yang keempat, iaitu wa ma tadri nafsum wa madza taksibu ghadan. Yang bermaksud hanya Allah SWT, tidak ada satu diri, tidak ada sesiapa pun yang mengetahui apa yang akan berlaku pada hari esok. Untuk berkenaan dalil hadis ini, saya mengutip tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyatakan hari esok itu membawa erti seseorang itu tidak mengetahui sama ada hari esok urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sama ada dia itu tidak tahu sama ada seseorang itu, kita lah sebagai manusia ni tidak akan tahu apa yang kita akan buat hari esok ataupun apa yang kita buat selepas ini, pada sesaat ini, sesaat yang lepas, sesaat yang akan datang, kita tidak akan tahu. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui segala perkara. Okey, kita terus kepada perkara gaib yang kelima, iaitu kematian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Dan tidak tahu sesungguhnya tidak tahu seseorang itu di mana dia akan meninggal. Sama ada di negeri mana dia akan meninggal,
rohnya dicabut oleh malaikat dengan izin Allah. Seseorang itu tidak akan tahu di mana dia akan meninggal, bila masa dia akan meninggal, hanya Allah SWT sahaja yang maha mengetahui. Saya juga menyelit satu kisah berkenaan Nabi Sulaiman, pembantu Nabi Sulaiman dengan malaikat maut. Apabila datanya malaikat maut berjumpa Nabi Sulaiman ini, ingin mencabut nyawa pembantu Nabi Sulaiman, pembantu Nabi Sulaiman ini meminta Nabi Sulaiman ini menghantarnya menghantarnya sejauh mungkin daripada malaikat maut. Akan tetapi walaupun dihantar sejauh mungkin pun, telah ditetapkan bahawasanya pembantu Nabi Sulaiman itu mati pada hari sekian, pada masa-masa sekian. Hal ini bermaksud sejauh mana kita berlari, sejauh mana kita menyorok, kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Itu saja. Kita terus kepada kesimpulannya. Kita sebagai manusia harus meyakini dan memahami bahawa segala hal perkara gaib ataupun sam'iyat ini hanya Allah SWT sahaja yang maha mengetahui. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui akan perkara tersebut, sama ada ia hari kiamat, turunnya hujan, apa yang ada pada rahim ibu, apa yang perkara yang akan berlaku pada hari esok, dan juga mengenai kematian. Itu merupakan rahsia Allah SWT terhadap makhluknya. Itu saja daripada saya. Maaf atas segala kesilapan dan ketidakjelasan. Sekiranya mempunyai sebarang persoalan, boleh komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.